Hello gang. Cikgu Luan baru balik daripada jogging pagi-pagi ni. Betul lah seawal 6.30 lebih kurang macam tu daripada Kajang. Senang cakap. Saya tak tahu nak mula kat mana video ni. But nak cakap yang hari ni punya jogging hujan lah, saya cakap hujan. Dan dekat Putrajaya ni waktu saya tengah pusing dekat, saya biasa parking dekat Shell Putrajaya ni, nasib baiklah sempat lah juga bawa payung kan. And then bila hujan lebat, yelah kita dah halfway jogging kan tu semua. So kita rasa macam, saya rasa macam dah saya drive daripada Kajang Putrajaya tu dah jauh and what not kan. And then takkan saya nak macam biarkan jogging saya ni go to wasted. So saya pun cubalah cari kata apa, tempat teduh untuk saya jogging kan. Alhamdulillah dekat Putrajaya ni, dekat Presin 2 ni dia banyak bangunan yang terlindung lah sikit, tapi dia macam a bit of a short track. So Cikgu Luan cuba teruskan juga jogging Cikgu Luan. Kalau kau nak tahu yalah, lepas saya baru nak baik daripada COVID, saya ada track saya punya diet dan juga exercise. So one day saya akan tunjuk jugalah saya punya progress tu, what not. Cumanya saya nak cakap, ini baru masuk bulan kedua, which is kalau kita tengok daripada segi comparison antara bulan pertama dan juga bulan kedua tu, kita nampak lah yang saya punya bulan kedua tu sangat teruk. Basically let's say lah, bulan pertama saya boleh run secara kolektif sebulan tu dalam 103 km. Tapi bulan kedua tu saya, yelah sebab COVID, saya stop jogging like 2 minggu lebih. Secara kolektif saya hanya jogging like hampir 15 km saja. So nampak progress tu merah lah. Bulan 2 bulan pertama tu hijau kan. Tapi tu lah, saya selepas COVID ni guys, jujur cakap, saya tak rasa well, saya tak rasa sihat, saya tak rasa macam saya diri saya yang sebelum ni lah. I mean like, kalau korang tengok video saya, jenis ceria kan, nampak macam boleh self-motivated. In a way memang betul. It's just that saya at one point, bila dah sampai tahap macam dah sakit ataupun dah overburden dengan banyak-banyak tanggungjawab yang saya pegang sekarang ni sebagai seorang suami. Sekarang ni alhamdulillah dah naik pangkat dalam Dr. Zubir ni semua. Ianya macam orang kata apa, bila dah banyak sangat tanggungjawab yang saya pegang ni semua, at the same time saya nak buat saya punya diet juga, at the same time saya nak buat exercise juga. Kita rasa macam capacity body kita tu dah orang kata apa, dah overburden lah. Orang kata apa, dah tak boleh nak diangkat lah sebenarnya kak. Sebab kalau kau nak tahu, Cikgu Luan ni memang jenis multitasking punya orang kan. But at one point, bila COVID hit saya, dan saya macam dalam sepanjang seminggu tu saya tak ada nak buat apa-apa, saya rasa macam controlless. Maksudnya saya dah tak boleh nak kontrol benda yang saya sepatutnya kontrol. Kontrol ni bukannya benda yang negatif, maksudnya kita dah tak boleh nak kata apa, kemas rumah lagi je tu, beli barang untuk dah tak boleh masak untuk isteri saya tu semua kan. Dah tak boleh jogging macam dulu, dah dah tak boleh nak commit kepada kerja secara 100%, banyak MC what not. So saya rasa macam bersalah kepada orang yang saya jagalah, tim saya dalam Epsorish, majikan saya Dr. Adam Zubir, isteri saya Azmi Rahmat. So that saya punya kata apa, saya punya otak ni finally macam realise that sebenarnya tanggungjawab yang saya ambil tu sebenarnya sangat banyak, dan saya tak cukup rehat. Campur lagi pula Cikgu Luan memang susah gila nak tidur lah in a way kan. So ada sekali tu hari ke-7, hari last COVID tu, saya memang betul-betul tak tahan lah. I mean like, saya dengan diri saya sendirinya akan automatically nangis, dan saya jadi clingy lah kepada isteri saya. Malam tu memang saya seharian lah nangis. Saya memang seharian nangis. Kenapa nangis tu saya pun tak boleh nak jawab juga. Tapi lepas saya dah confess to my wife, saya concern about kesihatan dia, safety dia tu semua kan. Saya pun bagi tahu juga yang saya finally admit yang saya tak boleh nak pikul semua tanggungjawab lah. Sebab selama ni kita macam berkorban untuk orang lain kan. Sometimes even tanggungjawab yang simple pun saya yang buat. Contoh macam kemas rumah, kadang-kadang buang sampah dekat dapur tu saya yang buat. So
bila saya dapat tahu yang macam saya sakit dan benda tu tak dijaga dengan rapi. Bukan sebab apa, sebab saya rasa macam saya dah membina satu sistem yang orang depend dekat saya. So bila saya sakit, everything goes haywire lah, something like that. So benda tu saya tak tahu lah nak cakap macam mana cakap. Saya ada limit lah sebenarnya. Saya seorang lelaki, dia ada ego dia sendiri sebenarnya. Lelaki memang by nature dia memang kena ambil tanggungjawab terhadap keluarga, terhadap dia punya tempat kerja, you know. Tapi at the same time, lelaki ni dia macam tak sempat nak jaga diri dia sendiri tau. That's why Cikgu Luan initiate juga saya punya diet dan juga exercise ni. It's just that lepas COVID, saya rasa macam tak betul lah sebenarnya kak. Dia ada simptom yang apa orang kata long COVID ke apa benda tak. Dia macam mana keadaan Cikgu Luan macam hari-hari tu, let's say lah walaupun dah sihat, tapi ada hari tu tiba-tiba sakit tekak tu teruk, tapi selang 2-3 jam okey balik. Sama juga dengan saya punya kadar keletihan, tak buat apa-apa hari tu. Padahal baru lepas breakfast pukul 8.30, tiba-tiba saya shut down sampai pukul 5, pukul 6 petang, lebih kurang macam tu kan. Sama juga dengan emosi saya sekarang, you know. At one point saya mudah nangis lah sebenarnya. Hari ni pun saya rasa macam sebab larian saya ni pun yalah, tak tahu lah, rasa macam kurang, sangat-sangat tak yakin lah dengan larian saya. Emosi saya pun memang tak tahu lah, tak berapa nak betul lah sebenarnya. Memang tak berapa nak betul. Tapi tak tahu lah, Cikgu Luan rasa macam kalau Cikgu Luan patah balik kan, daripada rumah kan, jogging 10 minit patah balik pun tak menyelesaikan masalah saya. So saya cuba paksa diri saya untuk at least jogging 30 minit. Alhamdulillah hari ni dah jogging 40 minit. It's a progress, but I think saya punya emosi memang fragile lah sebenarnya kak. It's currently fragile. Kalau saya penat, kalau saya nak nangis, saya nak nangis. But it's just to show that orang kata apa, kalau kita tak nak tengok daripada sudut pandang positif je lah guys, is that saya sebagai seorang lelaki, saya punya ego macam nak cakap dekat semua orang yang saya okey je, saya boleh ambil tanggungjawab ni semua. Tak apa, biar saya berkorban untuk korang tak berkorban untuk saya, tak apa. But it turns out yang saya salah lah sebenarnya. Benda tu saya tak mampu. And sebenarnya it is okay untuk kita cakap kita tak mampu. It is okay untuk sebagai seorang lelaki cakap emosi kita tak, memang tengah fragile sekarang ni. Emosi kita kata apa, ada benda-benda yang kita tak langsaikan. Contoh, tak cukup tidur, tak cukup spend time dengan family. Benda-benda macam tu benda yang bagus tau. Benda yang orang kata pada lelaki memang I would say jarang lah nak mengaku in a way kan. Tapi lepas saya bagi tahu my wife and everything kan, berkenaan dengan yang yelah late, macam saya dah 5 tahun berkahwin. Saya memang sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, saya banyak act tough lah. Saya rasa macam saya ni macam acting tough, maksudnya berkelakuan nampak macam semua benda kita boleh harung. Tapi tak tahu, Alhamdulillah jugalah yang Allah bagi saya kena COVID, di mana saya baru finally realize that benda tu is bullshit lah sebenarnya. It's definitely bullshit. Dah lah kau buat semua benda seorang kan. And then one day Cikgu Luan snap lah, nangis depan dia. And then Alhamdulillah we have a very good talk for straight 2 jam at least, untuk bagi tahu benda yang saya terbuku dalam hati. Benda dia macam tu lah. Tak tahu lah, video ni saya tak tahu ianya akan ke mana, dan saya pun tak tahu apa yang you guys dapat input daripada saya. Tapi saya just nak share kepada you guys, lagi-lagi kepada lelaki yang tengok video saya. Yelah, walaupun demografik pun mengatakan memang video-video Cikgu Luan memang lelaki yang tengok. Dan saya nak bagi tahu kepada you guys yang it is okay untuk kata yang ya, hari ni Cikgu Luan letih, hari ni aku letih, hari ni aku tak mampu nak handle semua benda, hari ni aku tak mampu nak pergi klinik, boleh minta tolong hantarkan tak? Hari ni rindu nak jumpa dengan wife, rindu nak jumpa mak ayah, what not. Boleh tak kita berpelukan ke apa, kita have a simple chit chat. Hari ni aku tak kuat, hari ni aku tak rasa nak buat something,
walaupun dah cuba fight tapi still tak mampu nak buat. It is okay untuk cakap benda tu. It is okay. It is totally fine. 100% totally fine. Sebab at the end of the day, kau ni manusia. Tu je nak cakap. Kau sebagai seorang lelaki, kau adalah manusia, dan manusia ada limitation. Tak kisah pun kalau kita sebagai seorang lelaki dah tengok banyak motivasi, video-video motivasi dekat TikTok, dekat YouTube. Kita boleh ikut nasihat dia, tapi at the end of the day, kalau kau dah cuba kan, kalau korang semua dah cuba fight, and then one day you guys memang langsung tak boleh nak endure cabaran tu, it is okay untuk take a step back dan relax. Sebab kau kena ingat, kita ni manusia, kita ada limitation yang itulah dia apa yang Allah cipta kat dalam setiap manusia is, kita manusia ada limitasi. Kita tak mampu nak buat semua benda. Emosi kita naik turun, iman kita naik turun, whatnot. It is okay untuk seseorang lelaki itu macam rehat. Itu je lah Cikgu Lon nak cakap. Ya, semoga bermanfaat lah. Saya wish kepada you guys, lagi-lagi lelaki, saya nak bagi mesej kepada lelaki yang stop acting tough lah, senang cakap. Stop acting tough. Mungkin sehari tu kau boleh acting tough, tapi Cikgu Lon yakin yang 29 hari berbaki you are actually not strong. And it is okay untuk cakap yang kau, hari ni aku tak kuat, hari ni aku nak rehat, hari ni aku nak spend time with my family, hari ni aku malas nak buat apa-apa, hari ni aku nak tidur seharian. It is okay once in a while.